أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita diberi ruang masa untuk bersama-sama kita berkongsi berkaitan dengan hadis yang ke-16 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Okey, sebelum tu pada sahabat-sahabat yang ada pada ketika ini, boleh like, komen dan share dulu. Kita tunggu dulu sahabat-sahabat yang lain kalau ada. Sementara saya betulkan beberapa teknikal ni. Okey. Hari ini kita berkait dengan hadis yang ke-16. Kita nak kongsi berkaitan dengan hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi sebelum tu kita untuk memberkati majlis kita pada hari ini, ada eloknya kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat untuk mendapat keberkatan, dan juga sebagai doa kepada siapa sahaja yang terkena musibah COVID. Dan kita doakan juga supaya frontliners kita tetap teguh untuk berkhidmat, menjadi barisan hadapan dalam menghadapi wabak COVID ini. Dan juga kita doakan juga supaya negara kita ni berada di dalam keadaan yang selamat, tenteram dalam menghadapi krisis politik yang ada pada hari ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk seterusnya, ada masalah teknikal sikit kat sini. Tak apa, bagi saya masa seminit untuk saya selesaikan bahagian ni. Okey. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan hadis yang ke-16 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Kita menggunakan kitab Al-Kafi, syarah hadis 40 karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi untuk hari yang hadis yang ke-16 ni, pengarang memberi tajuk jangan bersifat bengis. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Maksudnya,
Maksudnya, wasiatkan kepadaku, sabda Nabi, sabda baginda, janganlah marah. Kemudian beliau berulang kali bertanya, sabda baginda, janganlah marah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sebenarnya hadis ni adalah kalau ikut daripada segi bahasa Arabnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Jadi kalau kita tengok pada hadis ni, biografi ringkas perawi ni adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis yang ke-15 kita dah nyatakan berkaitan dengan biografi ringkas Abu Hurairah ni. Sebenarnya riwayat biografi ringkas Abu Hurairah ni telah dinyatakan dalam hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ya. Namun begitu kalau kita ulang balik Abu Hurairah ni adalah namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Dia digelar Abu Hurairah kerana kesukaannya kepada kucing. Suka dia kepada kucing ni, minat dia kepada kucing. Dia ni suka bawa kucing dalam lengan baju dia. Sebab itulah Nabi SAW menggelarkan dia Abu Hurairah. Kalau bahasa Arab, Hurrah adalah kucing. Kalau panggilan manja ya, Hurairah ya. Dan keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ni adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, mengatasi Ummul Mukminin Aisyah dan beberapa lagi orang sahabat yang berada di bawah dia. Kalau kita melihat pada hadis ni, Abu Hurairah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bahawa seorang lelaki yang tidak dinamakan orang tersebut, dan tidak dinamakan orang ni bagaimana, tetapi Abu Hurairah kata ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama membahaskan dan dalam mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan bahawa seorang lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah siapa? Ialah Abu Darda, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, mengatakan ada satu hadis yang lebih kurang mengatakan bahawa Abu Darda ni telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, Abu Darda ni telah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhuluni jannah yudkhiluni jannah, tunjukkan aku amalan yang boleh menyebabkan amalan tu memasukkan aku ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab pertanyaan ataupun permintaan Abu Darda tu dengan satu jawapan, iaitu la taghdab. La taghdab maksudnya jangan marah. Kemudian dia mengatakan walakal jannah, kamu jangan marah, kamu akan dapat syurga insya-Allah. Jadi begitulah, bila ada hadis lain yang menunjukkan orang ni adalah Abu Darda, maka ulama berpendapat seorang lelaki yang ada di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abu Darda. Dan ada juga satu pandangan yang lemah, kita kata kila, iaitu orang ini adalah Jariyah bin Qudamah. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Kita tengok pula kepada keistimewaan hadis ni. Hadis ini termasuk sebagai salah satu daripada hadis
yang 4 hadis yang menjadi tempat rujukan etika yang baik. Antaranya hadis ni lah. Hadis ni merupakan satu hadis yang menunjukkan kepada kita satu etika, satu akhlak yang baik. Ulama dan hadis ni. Kata Al-Jurdani, saya kalau baca bahasa Arab saya baca Al-Jurdani, tapi pengarang dan mungkin tim pengarang ni dia berpendapat cara bacanya ialah Jardani. Bolehlah mungkin ada perbezaan dalam bahasa Arab ni, ada kemungkinan belaka. Kadang-kadang ejaan yang sama, kadang-kadang boleh baca baris atas, kadang-kadang boleh baca baris bawah, dan sebagainya. Tapi setakat saya tahu dan carian saya berkaitan dengan ini ialah Jurdani. Tapi tak apa, baca kitab ni dia tulis Jardani kan. Al-Jurdani berkata, hadis ni mempunyai pengertian yang besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi mengandungi pengertian yang padat, kerana ia menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ni menghimpunkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi sangat pentinglah untuk memahami hadis ni, kerana kebaikan yang ada pada hadis ni menghimpunkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitulah kata Al-Jurdani. Al-Jurdani ni ialah seorang ulama daripada Mesir. Faqih Misri, maksudnya seorang ahli fiqh yang berada di Mesir, dan dia berasal daripada Dimyat, Mesir. Orang belajar Mesir tahulah Dimyat kat mana. Kemudian dia menetap dan meninggal di Mesir. Ulama daripada mazhab Syafi'i. Hadis Nabawi dan istifadah hadis. Hadis Nabawi dan istifadah hadis. Hadis Nabawi dan istifadah hadis. Yang pertama, akhlak Muslim sebenar ialah yang mempunyai sifat yang mulia, lemah lembut, merendah diri dan kasih kepada manusia, serta tidak menyakiti manusia yang lain. Di samping itu juga dia dapat menahan dirinya ketika marah kepada orang lain dan bermanis muka dalam semua keadaan. Betul lah apa yang ditulis oleh pengarang ni. Akhlak Muslim sebenar ialah mempunyai sifat yang mulia, lemah lembut, merendah diri. Benda ni kita boleh tengok sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berhutang, dengan seorang Yahudi, berjanji akan bayar pada sekian-sekian, pada sekian hari dan sebagainya. Akan tetapi orang Yahudi ni dia nak cuba menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai hari lagi, tak sampai deadline lagi, dia telah meminta balik hutang, minta kutip hutang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk masjid, cekek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Sayyidina Umar ada di situ pada itu, pada waktu tu Umar dah siap orang kata apa, siap sedia dah, kata apa kan, nak memancung orang yang buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi siap sedia. Terima kasih kepada Yusof Cik Mat, baru boleh betulkan suara ni. Sebab tadi tak perasan. Jadi kembali pada yang tadi tu, Sayyidina Umar oleh kerana marah tengok orang ni berkasar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang memanglah kutip hutang, tapi dah lah mari kutip hutang dalam keadaan tak sampai lagi deadline dia. Mari kutip dengan keadaan kasar, ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia begitu, dia tidak marah pun kepada orang Yahudi yang main kutip hutang tu. Sebaliknya dia handle cara tu dengan begitu cool sekali.
dengan begitu baik sekali, yang menyebabkan akhirnya orang yang Yahudi ni orang kata apa, lembut lagi, lembut kepada Islam, dan akhirnya dia tidak, orang kata apa, dia melihat sifat kebenaran sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Islam. Berbeza dengan kita sekarang ni, orang Islam tidak mengamalkan akhlak-akhlak Islam, tidak mengamalkan akhlak-akhlak Islam. Terima kasih Cik Mat. Tidak mengamalkan akhlak Islam kita ni, tidak menggambarkan Islam yang sebenar. Banyak kata-kata daripada orang yang mu'allaf ataupun orang yang convert daripada bukan Islam kepada Islam, mengucapkan syukur dia mengenal Islam sebelum dia mengenal orang Islam. Kerana apa? Kalimah yang biasa disebut al-Islam mahjub bil muslimin. Al-Islam mahjub bil muslimin. Islam tu terhijab dengan orang Islam tu sendiri, dengan sikap orang Islam, dengan perangai orang Islam yang tidak mengamalkan Islam itu, menyebabkan Islam terhijab, kecantikan Islam tu tertutup, tertutup. Sedangkan Islam ni orang cantik. Contohnya dalam hadis ni dia munculkan jangan marah. Maksudnya dalam hadis, dalam agama ni siapa tahu perkara tu, menganjurkan kepada orang Islam, menganjurkan kepada orang Islam supaya jangan marah. Jangan marah. Mengajarkan akhlak tu sampai begitu sekali. Kita tengok lagi. Kalaulah keadaan sekarang ni, keadaan orang Islam yang ramai, tetapi kita kata kenapa orang Islam yang ramai ni tidak mampu menyebarkan Islam dengan cepat ke seluruh dunia? Jawapannya adalah akhlak Islam tu sendiri. Akhlak ni ialah bunga-bunga, bunga-bunga hasil daripada kekuatan iman dan kekuatan ibadah seseorang Islam itu. Biasanya begitulah. Kalaulah seorang itu mempunyai iman yang kuat, mempunyai ibadah yang bagus, semestinya biasanya membuahkan ataupun menzahirkan bunga-bunga akhlak yang baik. Kalau akhlak tidak baik, biasanya akar iman dia tidak kuat. Gitu. Kalau akar iman dia tidak kuat, ibadah dia pun suang-suang kuku je, dan akhlaknya akan tidak baik. Bila akhlak tidak baik, dia akan menyebabkan kita kata akan menyebabkan orang payah nak tertarik pada Islam. Kalau kita tengok banyak juga daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang masuk ke Islam ini, masuk ke dalam Islam adalah kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh ummahatul mukminin. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita tengok lagi. Yang kedua, orang yang pemarah adalah orang yang berjiwa lemah dan rapuh. Manakala orang yang mampu menahan marah adalah yang berjiwa kuat dan kukuh. Ukuran kuat dan lemahnya seorang tidak dilihat daripada kemampuannya dalam memukul atau menendang, tetapi dilihat sejauh mana dia mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Betul sekali. Ramai orang yang mampu menyempak batu, orang kata apa, membuat batu tu boleh terbelah dua dengan satu hentakan daripada tangan dia. Macam Jackie Chan lah buat. Memang dia, orang kata apa, memang kuat, boleh kuat. Itu daripada pandangan manusia. Ada orang kalau kita tengok sukan-sukan angkat berat, angkat beratus-ratus kilo, tubuh mungkin biasa je, kecil je, tetapi boleh angkat beratus-ratus kilo, berkali ganda daripada berat badan dia sendiri.
Tetapi dalam Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah orang yang begitu. Bukan yang begitu, tetapi orang yang mampu mengawal nafsunya ketika dia sedang marah. Memang ketika marah ni nafsu memang susah nak dikawal. Memang susah untuk dikawal. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia kata apa? Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah kuat tu ataupun gagah tu dengan kekuatan dia boleh menumbangkan orang, kekuatan dia bergusti, kekuatan dia bertumbuk dan sebagainya. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sebaliknya orang yang kuat ni, orang yang gagah perkasa ni ialah orang yang mampu mengawal diri dia. Yamliku nafsahu, memiliki diri dia, mengawal diri dia ketika marah. Ketika marah. Jadi orang ni lah yang betul-betul kuat. Orang yang tidak lost temper, maksudnya dia tidak boleh nak mengawal kemarahan dia, itu orang yang lemah. Terima kasih Alun Khairi kerana membuat hashtag. Terima kasih. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali berkata, ahli ilmu berpendapat bahawa berlakunya sifat marah itu kerana urat saraf manusia ditarik oleh syaitan. Ini bermakna orang yang suka marah bererti telah mengikat persahabatan dengan syaitan. Memang ada kaitan. Apabila orang marah ni, dia dipanaskan lagi, dihasut lagi, ditiupkan lagi oleh syaitan. Keempat, ada pun ada satu hadis Nabi daripada Sulaiman bin Surat. Dia katanya dia sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ceritalah ni, dia tengah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang orang yang tidak jauh daripada dia tu, sedang bergaduh mulut, saling mengutuk. Ni kutuk A kutuk B, B kutuk C, A kutuk B, B kutuk A. Gitu kan. Saling kata mengata. Bergaduh lah. Gaduh mulut dulu. Mulut. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan kata Sulaiman ni, salah seorang tu dah merah menyala dah muka dia. Orat di tengkok dia tu dah nampak, menunjukkan sangat marah dah. Merah muka, keluar orat dekat tengkuk tu, maka menunjukkan dia marah sangatlah tu. Tapi Nabi pun kata, Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang ada dekat Nabi tu, yang dia kata apa? Dia kata, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid. Dia kata, kalau aku ni sebenarnya aku tahu satu perkara, iaitu aku tahu satu perkataan, kalaulah orang yang bergaduh tu disebut nescaya akan hilanglah segala kemarahan yang dia ada. Kalaulah dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nescaya Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah dia berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memang hilanglah apa kemarahan yang dia ada tu. Kemudian sahabat-sahabat yang ada sekitar Nabi tu, dia kata, kalaulah kamu berkata sahabat-sahabat yang ada sekitar Nabi ni kata kepada orang yang sedang berbalah tu, dia kata, ta'awwas billahi minasyaitonir rajim, kamu berlindunglah daripada Allah, daripada syaitan ni rajim, syaitan yang direjam. Maka kena sebut tu auzubillah. Jadi kemarahan ni memang kita kata berkait rapat dengan syaitan. Syaitan lah tukang berapi banyaknya. Asal kita tak boleh nak kawal dah, dihogeh lagi. Dia tu lagi dipanaskan lagi sehingga kita tidak hilang kewarasan kita untuk berfikir. Kata mengarang lagi yang keempat, ada pun maksud perkataan janganlah marah yang dikatakan kepada lelaki tersebut ialah jangan meneruti hawa nafsu kemarahan tu.
dan bukanlah maksudnya melenyapkan sama sekali nafsu tu. Ini kerana kemarahan adalah satu-satunya daripada tabiat manusia yang tidak mungkin dihapuskan. Ini sebut kata marah ni memang ada dalam diri manusia. Perasaan marah. Nabi juga pernah marah, tapi Nabi bukan macam kita. Nabi marah jika berkaitan dengan pelaksanaan syariat, agama, ibadah dan sebagainya. Pendek kata, berkaitan dengan Islam, dia akan marah kalau ada benda yang tak kena. Tapi kalau berkaitan dengan Nabi sendiri, diri Nabi tu sendiri, Nabi lebih banyak memaafkan orang. Lebih banyak memaafkan orang. Tapi nak nyatakan kat sini bahawa sifat benda marah ni memang ada dalam diri setiap insan, dalam setiap manusia. Yang nak dikatakan kat sini ialah janganlah turut hawa nafsu marah tu. Bila Nabi sebut la taghdab, maksudnya janganlah kamu turut hawa nafsu marah tu. Bukan menafikan sifat marah yang ada tu. Jadi bila tengah marah ni, tengah bergelegak dalam diri ni, macam air gas yang dikocak-kocak. Jadi maknanya tengah serabut masa tu, tengah nak meluap-luap keluar kemarahan tu, hendaklah kita kawal. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Oleh itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangannya kepada perkara yang menimbulkan kemarahan itu, dan baginda bersabda dengan hadis yang lain, jauhilah kemarahan kerana ia adalah bara api yang menyala-nyala dalam hati anak Adam. Cubalah lihat apabila salah seorang kamu dalam keadaan marah, kedua matanya merah, urat lehernya kelihatan timbul. Apabila salah seorang berasa marah, maka hendaklah dia berbaring atau duduk di atas bumi. Benda ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ni. Jadi nak kata apa? Marah ni Nabi kata apa? Dia macam batu ataupun bara api yang panas, yang meluap-luap dalam hati orang, dalam hati manusia ni. Marah. Begitulah perumpamaan yang Nabi tu. Memang sangat, bila batu yang panas ni, maksudnya memang panas sungguh lah. Dia bukan macam air panas biasa ni, dia mudah sejuk. Tapi batu ni bila panas ni memang susah nak sejuk. Gitu kan. Jadi Nabi bagi cara. Marah ni memanglah ada dalam diri insan, memang satu cabaran untuk mengawalnya, tapi ada cara untuk mengawal dia. Antaranya ialah dengan duduk ataupun berbaring dan sebagainya. Maksudnya turun ke bawah, jangan kita naik ke atas lagi. Sifat dia, maksudnya dari segi kaedahnya kena turun lagi, jangan kita melompat lagi. Maksudnya menyebabkan marah tu lebih naik tinggi lagi. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa kemarahan itu adalah daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Apabila seseorang dalam kalangan kamu marah, maka hendaklah dia berwuduk. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi solusi lain pula. Oleh kerana marah ni seolah-olah barang yang panas, api, jadi hendaklah kita atasinya dengan air, dan air wuduk lah. Jadi benda ni adalah satu signifikan yang perlu kita fahami. Marah ni memang, bila marah ramai orang yang panas, jarang rasa tak ada lah orang yang bila marah dia akan sejuk. Biasanya marah ni panas lah. Kata pengarang lagi yang kelima, emosi kita harus matang terlebih dahulu dalam mengenali dan menerima diri sendiri. Jika tidak, tentu kita akan tersalah langkah dan perkara yang kita buat sudah tentu perbuatan yang salah. Akhirnya kita akan rasa bersalah dan cemas kerananya. Betul lah, maksudnya kita tengok emosi kita kena matang. Kena berfikir. Ketika marah tu kita kena ambil masa juga, cara untuk kita rasionalkan balik pemikiran kita. Kalau kita ikutkan nafsu marah kita, sudah pastilah kita akan
membuat satu perkara yang di luar jangkaan kita ataupun di luar kewarasan akal kita. Pernah kita dengar kes di negara kita ni, oleh kerana tengah bergaduh, suami isteri, mak dengan ayah ni tengah bergaduh, menyebabkan anak-anak jadi mangsa, dilempar keluar melalui tingkap dan sebagainya. Jadi satu benda yang menyebabkan di luar kewarasan. Mungkin kalau di waktu biasa dia tak akan buat begitu, tapi oleh kerana marah sangat, tak boleh nak kontrol dah. Tak boleh nak kontrol, menyebabkan dia sangat orang kata apa, dia tidak boleh kawal, tak boleh bawa. Begitu juga kalau dalam kehidupan seharian kita, anak-anak kita mungkin buat hal dan sebagainya, menyebabkan kita naik naik angin, kita marah kerana anak kita. Itu pun biasa juga. Tetapi cubalah ambil masa sebelum marah, sebelum tengking anak, sebelum naik suara kepada anak, cuba ambil ruang sikit untuk kita rasional balik. Bolehkah aku angkat suara dalam keadaan gini, apa kesan dia dan sebagainya, menyebabkan mungkin kita lebih rasional apabila kita mendidik anak. Mungkin ada ruang, betul, kita bertegas dengan anak-anak, itu perlu, tapi bukanlah atas dasar emosi kita. Sebaliknya atas dasar kita nak betul mendidik anak kita, kan. Kalau tak, lain. Saya sendiri pun kalau marah anak, oleh kerana saya terlepas orang kata apa, tak nak kawal marah tu, sampai satu masa, selepas beberapa ketika, tak tunggu lama, kadang sejam lepas tu ataupun lepas tu saja, lepas marah tu, kita akan rasa menyesal, rasa sebab apa aku tak buat macam ni tadi, sebab apa aku tak buat macam ni, sebab apa? Sebab marah ni dia akan meninggalkan kesan sebenarnya dalam diri orang yang kita marah tu. Orang yang kena marah memang ada kesan lah, kesan positif ke kesan negatif, wallahualam. Jadi kita takut kesannya adalah kesan negatif. Okey, ini seterusnya perkara yang keenam. Seseorang yang cenderung menggunakan emosinya dalam berfikir menandakan bahawa emosinya belum matang. Kita perhatikan seorang yang sakit jantung, dia datang pada doktor untuk ubat. Lantas disyorkan supaya berhenti merokok sementara. Tetapi kerana emosinya dia mengabaikan saranan doktor tersebut, maka apa yang berlaku? 2 bulan kemudian dia meninggal dunia akibat penyakit jantung yang parah. Ini maksudnya orang yang menggunakan emosi, menggunakan rasa saja, menyebabkan boleh terjerumus ke arah kebinasaan. Jadi kita jangan ikut sangat sifat marah kita ni. Jangan dengar sangat bisikan syaitan yang sentiasa menghangatkan sifat marah kita ni. Jangan ikut sangat nafsu kita ni yang sentiasa mengarahkan kita kepada keburukan. Cuba ambil masa untuk kita berfikir, ambil ruang untuk kita rasional dan sebagainya. Barulah keadaan akan menjadi lebih baik. Barulah keadaan akan menjadi lebih tenang. Keadaan akan menjadi lebih tenang. Allah Rabbi. Okey, seterusnya kita tengok yang ketujuh pula. Jika kita menurutkan emosi yang meluap-luap, sudah tentu kita akan kehilangan arah, ke mana akan melangkah dan apa yang harus dilakukan. Orang yang matang emosinya cukup mengenali dirinya sendiri untuk menyedari apa yang menganjal di hatinya dan menggunakan sejumlah pengetahuan yang diperolehi dari pengalaman sebelumnya. Ketidakmampuan untuk mengakui batas-batas kemampuan kita atau mengenali punca yang menjadi pencetus emosi kemarahan boleh mengakibatkan banyak kecemasan dan kekecewaan. Memang dah, kalau kita ikut emosi kita, memang ceritanya tak akan habis lah. Tuan-tuan, perempuan, ceritanya tak akan habis. Ceritanya akan sentiasa panjang. Malah kita kalau kita ikut emosi kita, boleh menyebabkan, keadaan yang bertambah buruk.
keadaan bertambah buruk. Kalau kita tengok statistik penceraian, saya tengok ingat dulu buat assignment, statistik penceraian yang berkaitan dengan nikah kahwin ni lah. Maksudnya dalam tahun yang sama, apabila seorang satu pasangan tu berkahwin, apabila salah satu satu pasangan tu berkahwin, kita katakan 3 daripada 10 pasangan yang berkahwin tersebut dia akan bercerai. Itu statistik lama lah. Statistik sekarang ni tak tahu. Jadi menunjukkan bahawa betapa susahnya dan dari segi statistik ni juga menunjukkan bahawa kita dari segi menguruskan suami isteri ni menguruskan emosi masing-masing, cepat bergaduh, mereka tak sempat matang lagi emosi-emosi kita ni. Kita dah bergaduh sesama suami dan isteri dan cepat melafazkan cerai. Benda ni tak elok lah, maksudnya dari segi kesannya sangat besar. Kerana apa? Kerana apabila kita melihat kepada statistik ini, bila bercerai dalam tempoh setahun yang pertama, 2 tahun yang pertama, 3 tahun ataupun 4 tahun yang pertama merupakan satu tempoh yang kita kata satu tempoh yang pendek, baru tempoh nak berkenalan lah, kita kata 5 tahun yang pertama ni. Tapi nak macam mana? Ada orang yang tidak sabar oleh kerana mungkin bergaduh, mungkin hilang dengki ke, tidak faham lagi pasangan dan sebagainya, menyebabkan statistik penceraian sekarang ni semakin tinggi. Selain daripada faktor ekonomi lah, tapi banyak juga selain daripada faktor ekonomi, faktor-faktor yang melibatkan hal ni lah, melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan marah ni pun satu perkara yang boleh menyebabkan penceraian. Yang ke-8, kata Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya seraya berkata, "Hai anakku, 3 perkara tidak diketahui kecuali pada 3 keadaan. 3 perkara yang kita tidak akan ketahui kecuali dengan 3 keadaan." Ya. Yang pertama, orang yang sabar tidak diketahui kecuali ketika marah. Yang kedua, orang yang berani tidak diketahui kecuali ketika perang. Dan yang ketiga, sahabat sejati tidak diketahui kecuali ketika berhajat. Yang pertama, kita tengok kata Luqmanul Hakim tu. Orang yang sabar tidak diketahui kecuali ketika marah. Nak tahu orang ni sabar tak sabar, tengok cara dia handle ketika dia marah. Kalau dia masa marah tu, dia boleh rasa boleh bersabar, dia boleh tahan mulut dia, boleh tahan tangan dan kaki dia daripada bertindak, maka itulah orang yang sabar. Orang yang sabar. Tapi kalau benda dia tengah marah, tangan dia bergerak, kaki dia sepak benda lain, sepak peti, tangan dia tumbuk orang, tangan dia tampar orang, tangan dia belasah orang, ya, mulut pula melebahkan kata-kata yang tak sepatutnya. Jadi inilah tanda-tanda orang yang tidak sabar. Yang kedua, kata Luqman apa? Orang yang berani tidak diketahui kecuali ketika dalam perang. Jadi sebelum perang bolehlah sembang kosong banyak kan. Tapi dalam masa perang baru kita tengok siapa yang berani, siapa yang tak. Siapa yang balik awal, siapa yang sanggup kekal dalam medan perjuangan. Itulah. Dan yang ketiga, kata Luqman apa? Sahabat sejati tidak diketahui kecuali ketika berhajat. Masa kita ada hajat, masa kita susah, barulah kita tahu siapa sahabat yang sejati, yang sanggup mendoakan kita, sanggup tolong kita ketika waktu susah dan sebagainya. Kata mengarang lagi yang ke-9, pujangga berkata, jangan marah
Sebab marah hanya akan merosakkan keadaan jiwa, mengubah perilaku, memburukkan pergaulan, merosakkan cinta dan memutuskan tali silaturahim. Betul kata pujangga ni. Tak tahu lah pujangga mana. Yang pengarang, orang kata apa? Pengarang petik ni. Tetapi apabila marah, semuanya akan berubah. Apabila kita marah, semuanya akan berubah, yang menyebabkan benda-benda yang negatif. Benda-benda yang negatif ni masuk kepada diri kita, dan juga boleh jadi benda-benda negatif telah menjadi kesan kepada tindakan marah kita tu. Yang ke-10, Ibn Rajab Al-Hambali berkata, lelaki anna rajulan. Kalau tengok hadis tadi tu anna rajulan kan, anna rajulan maksudnya seorang lelaki. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali kata lelaki tersebut datang menuntut daripada Nabi SAW untuk berwasiat kepadanya supaya beliau dapat memelihara diri daripada terjatuh ke lembah dosa. Jawapan Nabi SAW dengan jangan marah tu adalah kerana marah itu himpunan segala kejahatan. Kata Ibn Rajab, kata marah ni adalah himpunan segala kejahatan. Dengan marahlah kita boleh boleh jadi kita membunuh. Dengan marahlah satu pasangan tu boleh bercerai. Dengan marahlah kita boleh bersangka buruk, dan dengan marahlah boleh putus silaturahim. Macam-macam. Betul lah kata Ibn Rajab Al-Hambali ni, dia kata kan. Ada pendapat menyatakan lelaki tersebut bernama Jariyah bin Qudamah, tetapi pendapat ini tidaklah kuat. Jadi tadi kita dah sebut tadi kan. Kita dah sebut tadi pendapat yang masyhur dan kuat ialah Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, dan pendapat yang lemah yang berkaitan dengan anna rajulan, seorang lelaki itu adalah Jariyah bin Qudamah. Pengajaran yang ke-11 dan yang terakhir, hadis ini tidak menyebut siapakah lelaki tersebut secara tepat. Dengan sebab itu, ia bersifat mubham, tersembunyi. Kalau orang yang belajar hadis, dikatakan hadis mubham ni, antaranya ialah disebabkan ni. Maknanya tidak diketahui siapakah orang tu kan. Tidak diketahui nama lelaki itu atau sifatnya bukanlah satu keperluan. Justru sebahagian ulama begitu penat untuk mencari nama lelaki tersebut, sedangkan perkara yang penting ialah ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dihayati, iaitu jangan marah. Ya, walaupun ulama-ulama besar payah cari siapa, ialah tak apalah, itu bahagian cari siapa, tapi pengajaran yang penting daripada hadis ni, pengajaran daripada hadis ni yang paling penting sekali, pengajaran. Sebab tu kita tak kisah siapa nama sahabat tersebut, anna rajulan, seorang lelaki tu, siapa dia, kita tak kisah. Tapi yang penting apa yang Nabi SAW sebut, apa yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita, iaitu dalam hadis ni jangan marah. Jangan marah. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Hadis ni menegaskan bahawa sifat marah tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak mampu memudahkan urusan. Bahkan ia semakin merumitkan dan memusnahkan sesuatu urusan. Dikatakan bahawa Nabi Allah Isa AS pernah menasihati Yahya bin Zakaria seraya bersabda, sesungguhnya aku mengajar kepada kamu ilmu yang bermanfaat, iaitu jangan marah. Nabi Isa pernah nasihat Nabi Yahya satu ilmu, satu kataan juga, iaitu jangan marah. Pentingnya jangan marah ni, maksudnya Nabi-Nabi pun dipesan supaya jangan marah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pesan kepada kita, kepada para sahabat, bahkan Nabi-Nabi pun dipesan supaya jangan marah. Maksudnya dalam hadis tadi, seperti yang dikatakan oleh pengarang, bukanlah kita buang perasaan marah tu terus, memang tak boleh lah. Tetapi jangan turuti hawa nafsu marah tu kan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga emosi ketika berada di dalam keadaan tercabar.
Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, sesungguhnya syaitanlah yang mendorong kepada kemarahan, kerana setiap yang menginginkan perkara yang terpuji, maka syaitan akan menahannya dan menjauhkannya dari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau kita nak bahasakan mudah, isti'azah, ya. Isti'azah ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah, ya, merupakan senjata paling kuat untuk menolak tipu daya syaitan. Bukan dalam bab marah saja. Ketika mana kita rasa macam kita mendapat apa-apa gangguan, kita mendapat perasaan was-was, kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi kita, pelindung kita. Ketahuilah banyak kesilapan yang terjadi dalam hidup sehingga kadang-kadang membawa ke tahap membunuh berlaku disebabkan kemarahan yang di luar kawalan. Maknanya bukan barulah. Marah ini boleh menyebabkan pembunuhan. Tetapi sejak awal daripada dulu lagi, penciptaan manusia lagi, ya, marah ni boleh membawa kepada pembunuhan. Bukan zaman kita saja. Ya. Kadang-kadang kes sedikit saja, tapi oleh kerana marah tidak dapat dikawal, menyebabkan kepada kes pembunuhan. Dan selepas membunuh tu, orang tu akan menyesal, kerana bertindak di luar kawalan. Di luar kawalan. Maksudnya nafsu marah dia telah menguasai diri dia, dan akhirnya barulah dia tersedar daripada kemarahan dia tu selepas reda. Dan mengakui kesilapan melalui penyesalan-penyesalan dia. Tapi pada waktu tu tak gunalah. Tak gunalah. Sebab dah benda dah berlalu. Damage is done. Maksudnya kerosakan dah berlaku. Walaupun boleh bertaubat, tetapi kerosakan yang tu tidak boleh diundur, ya. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Antara doa Nabi dalam menghadapi marah ni ialah, aku bermohon kepadamu ya Allah kalimah yang sebenar, kalimah benar ketika marah dan juga redha. Ini hadis riwayat Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi kita boleh amalkan. Sesiapa yang biasa sering mengalami perasaan marah ni ataupun hilang kontrol ketika marah, boleh amal doa yang Nabi ajar ni ataupun Nabi amalkan, iaitu walaupun dalam keadaan marah kita sentiasa menyatakan apa-apa yang benar. Apa-apa yang benar maknanya kita boleh menjaga lisan ketika menjaga lisan kita walaupun kita dalam keadaan marah, dan juga kita dalam keadaan sedar. InsyaAllah. Alhamdulillah, habis hadis yang ke-16 ni. Moga-moga Allah SWT berkati diri kita semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Cuba lazimi hari Selasa untuk sama-sama kita berkongsi berkaitan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi ni. Doalah supaya dapat istiqamah dan diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya pada malam ni. Tengok kalau ada lagi orang yang komen. Tak apa, terima kasih Cik Mat tadi. Terima kasih juga Alun Khairi komen dengan hashtag. Lama tak guna hashtag ni. Setakat itu saja pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dengan hadis yang ke-17 insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.